Lintas langsung diteruskan dengan perkembangan dari Sarawak di mana kabarnya tangkapan tertinggi polis ke atas mereka yang mengingkari perintah kawalan pergerakan PKP melibatkan 3 daerah dan selain itu kita juga ingin mengetahui perkembangan proses sanitasi awam di negeri itu. Jadi terus saja bersama Bung Mawen di Kuching untuk paparannya, silakan. Miza, terima kasih. Salam sejahtera. Seramai 142 individu ditahan sejak 8 malam sehingga awal pagi tadi di seluruh negeri kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 3. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar dalam kenyataannya berkata, 3 daerah yang merekodkan tangkapan yang tertinggi ialah Serian, 28 individu, diikuti Pedawan, 21 individu dan 18 individu di Sibu. Ini menjadikan keseluruhan 775 individu telah ditangkap kerana ingkar PKP sejak pelaksanaan tahap pertama bermula 18 Mac lepas. Datuk Dev mendedahkan daripada jumlah tersebut, 733 orang telah dikenakan kompaun, manakala jumlah orang yang dituduh di mahkamah ialah seramai 484. Beliau menegaskan pada PKP tahap 3 ini, polis tidak lagi mengeluarkan kompaun ke atas individu yang melanggar PKP, sebaliknya mereka akan ditangkap dan ditahan dalam lokap sekiranya perlu. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya mematuhi PKP tahap 3 yang akan berkuat kuasa sehingga 28 April ini. Proses sanitasi boleh dilakukan sendiri oleh orang awam di kawasan rumah dan pejabat mengikut kaedah yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 5 Bintulu, Penguasa Bomba Kanan 2, Unjar Anak Lum berkata, ia sebagai langkah asas yang boleh diambil dalam usaha mengekang penyebaran wabak COVID-19. Bahan asas yang digunakan berdasarkan input yang diberikan pihak KKM iaitu menggunakan bahan peluntur dalam 1:9 iaitu 1 botol bahan peluntur dicampur dengan 9 botol air. Kita berharap aktiviti seperti nyakuman ini bolehlah dibuat di rumah masing-masing dan juga di pejabat supaya kita ni sama-sama mengambil bahagian untuk memutuskan rantaian kemerebakan COVID-19 ini. Dengan tindakan yang proaktif daripada semua pihak, sama ada dari segi individu, berkumpulan dan berkomuniti, ianya dapat mempercepatkan lagi kerja-kerja untuk memutuskan rantaian COVID-19. Unjar ditemui media selepas kerja-kerja sanitasi di sebuah pasaraya di Medan Raya Bintulu. Operasi sanitasi ini dijalankan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Bintulu dan Unit Kesihatan Lembaga Kemajuan Bintulu. Sementara itu, proses sanitasi awam di Kuching berjalan lancar. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Kuching, Henry Adri Mansyah berkata sebanyak 74 premis kerajaan dan kawasan tumpuan awam telah disanitasi sejak 30 Mac lepas. Jelasnya, proses sanitasi dapat dilakukan dengan lancar seperti yang dirancang kerana semua pihak yang terlibat memberi kerjasama yang baik. Sebagai contoh sendiri di kompleks RTM ini sendiri, kita dah memang kita ada kerjasama yang baik dengan RTM tu dan terima kasih kepada RTM. Dan juga di tempat-tempat lain pun tiada masalah. Bahkan ada premis ini sendiri menajar dari segi kata orang peralatan PPE kami, menajar dari segi bahan pelarut kami itu sendiri, menajar dari segi makan minum kami sendiri. Tak diminta tapi itulah sumbangan daripada premis berkenaan kepada kami dan kami amat menghargainya. Beliau ditemui pemberita RTM semasa proses sanitasi dan bangunan Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak Kuching. Menurutnya, proses sanitasi semula di premis kerajaan dan kawasan tumpuan awam dilakukan takluk kepada arahan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. 4 buah balai bomba di Zon Kuching ditugaskan menjalankan operasi sanitasi ini dengan 10 anggota bagi setiap balai bomba. Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak KGBS menyifatkan pembatalan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 adalah langkah yang tepat. Presidennya Ahmad Malik berkata langkah yang diambil kerajaan ini tidak akan menjejaskan kualiti pendidikan para pelajar, malah akan lebih meyakinkan pelajar untuk terus melangkah dan meneruskan pembelajaran tanpa sebarang tekanan.
KGBS juga berpendapat pembatalan UPSR dan PT3 akan mewujudkan senario baru dalam proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dengan tidak akan terburu-buru menghabiskan silibus sebelum sesuatu peperiksaan dilaksanakan. Ia tidak akan menjejaskan kualiti pendidikan murid-murid berkenaan secara keseluruhannya kerana UPSR dan PT3 ini hanya bersifat penilaian berasaskan sekolah. Jadi kalau ia dibatalkan, tidaklah ianya mendatangkan kesan yang terlalu besar dalam sistem pendidikan. Dalam pada itu, KGBS juga akur dengan keputusan yang diumumkan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangguhkan peperiksaan SPM, SMV, STPM dan STAM. Ahmad Mali menyifatkan keputusan tersebut mengambil kira pelbagai pandangan hasil sesi perbincangan dengan pelbagai pihak pemegang taruh. Baik, sekian berita wilayah dari Sarawak. Stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.